واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji dua halaman yang sudah pun kita belajar pada minggu ini, iaitu pada halaman yang ke-21 dan 22, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita mengalu-alukan kehadiran tetamu panel kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Syahmi Shazril. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita bersama Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah Fadil Safa. Safa sihat ya? Alhamdulillah. Kita bersama double S Double Double S. Ha. Iaitu Syahmi Syah. Syahmi Shazril. Bukan Okey. short saya, Ustaz. Okey, baik. Dan alhamdulillah dia daripada daripada double B juga Ustaz, subhanallah. iaitu Bangi dan Bangi. Ya, selain daripada S, daripada Shah Alam ya. Dan alhamdulillah kita menyatakan kesyukuran pada Allah SWT bagi tuan-tuan yang berada di studio ya, yang berada di rumah. Terus kita ingin bersama melihat permata-permata daripada Al-Quran untuk kita jadikan sebagai sumber cahaya hidayah bagi kehidupan kita. Kita mulakan dengan sesi ini dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-135 sebentar tadi sudah pun dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi ya, berkaitan dengan perkataan daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kata mereka ialah jadilah ya hudan au nasara agar kamu diberi ataupun mendapat hidayah. Dan selepas daripada itu ada respon daripada orang-orang yang beriman yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 136 kita baca dan kita ingin melihat mengapa di dalam ayat ini ada nama nabi yang banyak, dalam masa yang sama ada nama nabi yang seperti tertinggal. Ayat 136 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Syahmi. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, para penonton yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Khabar semua, moga-moga sihat ya, yang berada di TV, di rumah, di online. Juga tak lupa yang senantiasa istiqamah bersama dalam pengajian My Quran Time. Kita nak jemput juga Ustaz Fas ya, Ustaz Syahmi ya, semua yang menonton untuk hadir sama-sama mengimarahkan studio yang subhanallah. Ya, insya-Allah. Hasil daripada sumbangan daripada masyarakat Subhanallah. ya. Dan Ustaz Syahmi pun banyak anak murid di mana-mana sahaja Di mana-mana, seantero dunia dijemput ya bersama pada di studio pada masa-masa akan datang insya-Allah. Betul, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita nak baca ayat 136. Menarik sebab kita dapat menyebut nama-nama yang kadang kita selalu sebut Safa. Tapi sebut bahasa kita lah. Ibrahim, Ma'in, Ishaq, Yaqub. Jadi Ishaq ya. Ishaq jadi kan. Ishaq. Bunyi dekat-dekat dengan Rohak. Rohak payah kan lah. Jadi Musa, Isa. Jadi hari ni alhamdulillah kita dapat belajar dan kita dapat baca sama-sama sebutan-sebutan dia ya, dengan baiklah insya-Allah kita cuba dah. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قولوا آمنا بالله وما
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-136 menceritakan bagaimana Allah mengajar kepada orang-orang beriman, bagaimana menyatakan bahawa mereka beriman pada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan Asbalt dan juga Nabi Musa dan Isa. Dalam ayat ini Ustaz Syahmi ada lagi nama lain sepatutnya kan, Nabi Yusuf ke pun Bani Israel, ataupun kalau kita bercakap tentang Nabi Zakaria, betul, Nabi Yahya, tapi tak muncul di sini. Kalau Ustaz boleh cerahkan mengapa nama-nama ini terpilih dalam ayat 136. Sila. Baik, terima kasih pada Ustaz Fazrul, terima kasih pada Ustaz Tar. Masya-Allah. Saya selalu sebut pada Ustaz Tar selama ni, bila saya bersama dengan dia je mesti rasa macam nak try baca sedap macam dia. Masya-Allah. Boleh. Jadi terima kasih banyak-banyak atas jemputan ini, dan saya hormati Ustaz Faz dengan Ustaz Tarmizi. Baik, tuan-puan sekalian, berkenaan dengan ayat 136. Maka ayat ini betul seperti mana yang dimaklumkan oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi, iaitu ada nama-nama yang seakan-akan macam tidak kedengaran, tertinggal. Yang biasanya mungkin kita mengharapkan nama itu ada tapi tidak ada. Baik, tuan-puan sekalian, satu perkara yang kita kena faham, dalam Al-Quran ini setiap ayatnya ada khitab yang tertentu. Khitab ni apa tuan-puan sekalian? Khitab ni adalah audience yang dimaksudkan. Jadi dalam ayat ini ada audiens yang Allah SWT nak tegur ataupun Allah nak respon kepada apa yang mereka perkatakan. Tadi di awal tadi kita baca ayat 135 tuan-puan sekalian. Dalam ayat 135 telah disebutkan ada dakwaan daripada dua golongan. Yang pertama orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Yang mana mereka mengatakan tuan-puan sekalian, katakanlah ataupun masuklah kamu ke dalam agama kami. Jadilah kamu Hudan atau Nasara. Iaitu agama Yahudi dan juga Nasrani. Jadi dalam ayat 136, bila mana orang beriman respon, maka respon mereka lebih kepada untuk melawan ataupun untuk rad idea yang dibawa oleh orang Yahudi dan Nasrani. Iaitulah bila mengatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina ila akhir ayat ini, maka ayat ini Allah nak bagi tahu khitabnya, audiensnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi bila mereka ni disebut dan khitab itu adalah mereka, tuan-puan sekalian, maka apakah dia? Maka mereka ini sangat dekat dengan nabi-nabi yang disebutkan dekat dalam ayat 136 ini. Maka disebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya. Asbat ini tuan-puan sekalian sama juga daripada golongan Nabi Yaqub AS. Juga ada yang mengatakan Nabi Ismail, cuma saya lebih berpendapat Nabi Ismail ini disebut qabail, dia punya istilahnya. Dan seterusnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan kalau kita perhatikan ada lain sikit pengasingan untuk Nabi Musa dengan Nabi Isa. Ataupun sekarang perasan tak? Dan yang 136 ini dia ada pengasingan sikit. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub sekali. Tapi Musa dengan Isa dia berasingan daripada 4 orang Nabi itu tadi. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni tuan-puan sekalian, untuk orang Yahudi mendakwa Nabi Musa ini adalah Nabi terakhir mereka. Nabi Musa adalah Nabi terakhir mereka. Maka tidak ada Nabi selepas Nabi Musa AS. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, kalau kita perhatikan betul-betul, mereka sangat berpegang setia kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa.
Sampai ada, nanti kita akan tengok keadaan-keadaan yang lain. Begitu mereka sampai tak nak tinggalkan ajaran Nabi Musa itu, sampai mereka mendakwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya fasad. Semuanya adalah perkara yang tak benar berlaku. Semuanya buruk berlaku. Tidak langsung mereka menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pula Nabi Isa, atau puan sekalian, Nabi Isa ni pula adalah Nabi yang dipercayai oleh orang Nasrani ataupun Kristian. Jadi dua Nabi ini, kenapa Nabi-Nabi ini disebutkan? Sebab itu kena kepada khitabnya. So lebih kurang gitulah Ustaz Fazrul. Sebab lebih kepada siapakah audiens, maka Allah memberikan sasaran tepat kepada mereka. Sebab kalau Allah sebut dalam bentuk yang umum, dia tidak tepat. Maka Allah nak respon dengan tepat, maka Allah sebut siapakah Nabi yang mereka agungkan, mereka idolkan. Maka kenalah pada lawan kepada apa ataupun rad kepada dakwaan mereka pada ayat 135. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Syahmi untuk menjelaskan perkara tersebut. Maksudnya ini adalah audience ya. Audience ataupun orang yang disampaikan mesej tersebut, Allah respon dengan tepat ya. Dan nama-nama ini pun dekat di hati mereka ya. Berbanding kalau katakan yang jauh di hati tu macam Zakaria ke ataupun Nabi Yahya, mereka dah buat hal zaman dahulu kan. Kalau bagi tahu pula sini sebenarnya apa ni kan. Jadi cara Allah menarik perhatian mereka ini yang disampaikan oleh Ustaz Syahmi sebentar tadi itu adalah amat-amat latif ya, amat-amat detail, amat seni, dan inilah kelebihan Al-Quran. Dan itu juga saya yakin Ustaz Syahmi ya, sebagai satu adab yang kita boleh belajar juga bercakap dengan orang ni, kita ambil sudut yang tepat kan. Kalau tidak nanti dia rasa macam Zakaria, Yahya, ini tak macam saya. tak ada kaitan ataupun ada kes dulu kan pernah membunuh kepada nabi-nabi ini. Baik, kita ingin membaca ayat yang ke-138 bercakap tentang sibghatullah. Namun sebelum itu kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Waj'alhu lana hujjatain ya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. minhuma jahina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ونحن له عابدون صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang ke-21 dan awal daripada juz yang kedua, iaitu pada halaman yang ke-22. Dan sebentar tadi kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi membaca ayat 138 dan kita ingin mengulang kaji bersama Al-Fadhil Ustaz Syahmi pada hari ini. Ayat yang amat-amat indah, ya, yang biasa dibacakan, ya, tentang istilah celupan Allah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah, iaitu siapa yang lebih baik sibrahnya daripada Allah dan kepadanya lah kami menyembah. Ada terjemahan kata celupan, ada yang kata agama. Sibrah ni sebenarnya apa, Ustaz? Bila dah kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan sebagainya. Silakan. Okay, baik. Sibrah ini, tuan-puan sekalian, dia secara mufassir mengatakan, tuan-puan sekalian, dia adalah merujuk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila Allah kata mengistilahkan perkataan agama itu kepada sibrah, agama Allah kepada sibrah celupan. Celupan ini ibaratnya kita tidak masuk sikit-sikit pada agama. Seperti mana apa yang dibawa oleh Ibrahim, Ishak, Yaqub dan sebagainya. Bila sebut tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala bukan masuk sikit-sikit, tapi masuk semuanya sekali. Dia macam kena rendam lah celupan ni. Semuanya masuk, tuan-puan sekalian. Maka itulah sebab kenapa agama Allah dinisbahkan pada perkataan sibghatullah. Dan seterusnya, tuan-puan sekalian, kalau tengok pada agama yang lain, contoh macam agama Nasrani ataupun Kristian, disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tuan-puan sekalian, dalam Mafatihul Ghaib, mengatakan, tuan-puan sekalian, untuk orang-orang Kristian ni dia ambil juga idea celupan Allah ni. Ada, ya? Dia ambil juga, tetapi dia buat dengan cara yang tersendiri, dengan cara yang direka dan disangka betul. Sebab itu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, tuan-puan sekalian, dia kata anna ba'dan nasara, setengah daripada orang Nasrani ni, tuan-puan sekalian, apa yang mereka buat? Kanu yaghmisuna auladahum. Mereka buat apa? Mereka mencelup, mereka merendam anak-anak mereka fi ma'in asfar, dalam satu air yang berwarna kuning-kuning sikit. Gitu. Lalu apa yang berlaku, tuan-puan sekalian? Setelahnya, lepas dicelup ataupun direndam anak itu dekat dalam air berwarna kuning, maka dia kata al-an sara nasraniyan. Sekarang ini kamu telah menjadi Nasrani. Ini pembaptisan dah ni. Pembaptisan, betul. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh agama Nasrani. Mereka percaya cara nak masuk dalam agama tu kena rendam. Kena celup dekat dalam tu. Begitulah, Ustaz. Kalau naya tiba-tiba, kalau tak cukup nafas kan, mati kita gitu kan. Tapi nak katanya begitulah. Cara mereka interpret, cara mereka memahami agama, mereka ikut kepala mereka sendiri. Mereka tidak mahu ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nak masuk agama Allah ni, tuan-puan sekalian, semudah dengan kita beriktikad, kita meyakini dan kita melafazkan dekat mulut kita syahadah. Sebegitu mudah, tuan-puan sekalian. Tak perlu nak kena rendam dalam air berwarna kuning dan sebagainya. Sebab itulah, tuan-puan sekalian, bila Allah kata sibghatullah, maka cara kita nak masuk dalam agama ini dengan syahadah satu. Dan tuan-puan sekalian, penutup ayat ni sangat remarkable. Sebab apa, tuan-puan sekalian? Allah menyebutkan wa nahnu lahu abidun. Ada konsep abid disebutkan dalam ayat ini. Maka Allah nak bagi tahu kat kita, walaupun dia mudah dengan melafazkan saja syahadah, tapi aku nak demand kamu untuk abdun, kamu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab agama ni kepunyaan Allah. Kamu kena jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa mudah, Ustaz Fas dengan Ustaz Tarmizi, kena buat tindakan. Tak boleh sekadar sebut kat mulut percaya saja. Tetapi Ibn Taymiyah meletakkan satu piawaian yang sangat tinggi untuk nak digelar hamba saja, tuan-puan sekalian. Kita kata hamba ni sekadar solat, ikut kewajipan saja. Tapi Ibn Taymiyah kata ada 5. Tuan-puan sekalian boleh catat, kalau ada nota, tuan-puan sekalian, ada 5 cara nak kita nak evaluate diri kita. Kita ada tak hamba ni? Sifat kehambaan dekat diri. Pertama, ada tak kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, ada tak kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketiga,
ada tak kita memilih Allah untuk kita lakukan tawakal, pergantungan. Yang keempat, kita ada tak keikhlasan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tak kita sentiasa sedar kedudukan kita sebagai hamba. Maka ini adalah 5 cara, kata Ibn Taymiyah, untuk nak tengok kita ni jadi hamba ke tidak kepada Allah. Sebab di situ letak duduknya, kamu sudah mencelupkan ke tidak diri kamu ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Dok. Ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syahmi untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sibghatullah sebentar tadi, iaitu celupan ataupun kita maksudkan dengan agama, ya, bukan celup macam air kuning tadi tu, baptized di dalam agama Kristian, tetapi kita bercakap tentang ianya hati dan tubuh badan itu dicelup dengan rasa kehambaan sebentar tadi, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diterangkan oleh Ustaz Syahmi sebentar tadi. Dan kehambaan itu ada 5 ciri, ya: taat, cinta, tawakal, ikhlas, dan sedar bahawa kita ini adalah hamba pada setiap masa. Hamba ni dia tak bolehlah banyak cerita kan. Dia ikut je lah apa yang telah ditentukan oleh dia punya master, ya, iaitu istilah dalam bahasa Arabnya adalah Rabb, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang dirakamkan pada ayat 138, lahu itu merujuk kepada Allah Rabbul Alamin. Dan pada ayat yang ke-139, maksudnya bukan boleh main ikut akal ataupun nafsu kita semata-mata. Ini yang Allah sampaikan pada ayat 139. Kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Allah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Syahmi. Subhanallah. Ayat 139 kita nak baca. Hati-hati permulaan ayat 139 itu kita ada satu mat tu. Mat tu dia no discount, ya. Nama dia mat apa ibu ayah sekalian? Mat, bukan mat rempik, bukan. Nama dia adalah mat lazim kalimi muthaqqal. Berapa rakaat? 6 harakat. Sebaik. 6 harakat. Dia kata, Ustaz janganlah. 6 harakat, Ustaz, rakaat tu panjang sangat. Dia kata, 6 harakat pada atuhatu. Hajjuna. Macam mana bunyi dia? Mari kita sama-sama baca ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak berdebat dengan kami mengenai Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya lah kami dengan tulus mengabdikan diri. Dalam ayat ini, ayat 139, di hujung ada perkataan mukhlisun pula Ustaz, ya. Tadi ada abidun, di sini ada mukhlisun. Mengapa di hujung ini, kalau tadi 5 ciri tadi tu ada ikhlas juga, ya, tapi kali ini terus ada spesifik perkataan mukhlisun. Kalau boleh Ustaz jelaskan apa maksud ikhlas? Adakah kalau orang cakap saya ni ikhlas dah? Silakan. Okey, baik. Saya seronok sangat dengan soalan ketiga diberikan kepada saya pada saat ini, pada hari ini. Sebab saya sendiri bila nak memahami perkataan ikhlas ni Ustaz Fazrul, saya sendiri macam tercari-cari jawapan tu pada diri saya sendiri. Sebab satu perkara pertama adalah ini adalah satu perkataan yang kerap kita jadikan sebagai satu orang kata apa, pengesahan kepada amalan. Saya ikhlas buat benda ni. Kita selalu gunakan istilah itu tuan-puan sekalian. Cuma saya pelajari apakah maksud mukhlisin dekat sini tuan-puan sekalian bukan daripada surah ini. Tapi kita kena cross check dengan surah yang lain tuan-puan sekalian. Saya nak bawa 3 surah tuan-puan sekalian, tapi jangan risau. Di 3 surah ni tak akan cover sampai habis Ustaz. Sekejap je saya nak bawa tuan-puan sekalian pergi tengok 3 surah ni. Tuan-puan sekalian biasa baca tak surah Quraisy, surah Al-Ma'un, surah Al-Kautsar? Ni surah favorite kot. Saya rasa 3 daripada 3 ni ada satu favorite kita lah.
So mungkin daripadanya bukan sebab pendek Ustaz, dia termotivasi dengan surah tersebut, surah Al-Kautsar maksud saya lah. Jadi tuan-puan sekalian, 3 surah ini saya nampak ini adalah step by step Allah ajar macam mana nak kita ini melakukan ikhlas dekat dalam kita punya ibadah. Tuan-puan sekalian perasan tak surah Quraisy Allah menyebutkan tentang kemewahan yang berada dekat kota Mekah. Sebab itu Allah kata kamu boleh rihlatash syita'i was-saif, dalam keadaan kamu ini sejuk ke panas ke, kamu boleh pergi rihlah berdagang untuk dapatkan sumber pendapatan. Sebab mewah sangat Mekah ni. Yang kedua, tuan-puan sekalian, surah Al-Maun, tiba-tiba Allah ceritakan pasal ada orang yang tidak ikhlas, iaitulah dia salat tetapi alladzina hum yuraun. Mereka salat tapi nak orang lain tengok dia salat, tuan-puan sekalian. Itu adalah surah Al-Maun. Tapi surah Al-Kautsar, selepas surah Al-Maun itu, Allah sebutkan pasal ada hamba Allah yang mendapat Al-Kautsar. Mendapat satu nikmat yang dibanyak-banyakkan tanpa henti. Jadi tuan-puan sekalian perasan tak? Nikmat, ada perihal ikhlas, nikmat balik. Kan? Surah Quraisy kan kita pasal nikmat tadi kan? Nikmat, ikhlas, nikmat balik. Jadi tuan-puan sekalian, di sini Allah nak ajarkan kepada kita, ayat sebelum tadi cerita pasal apa? Pasal agama kan? Agama itu tuan-puan sekalian adalah nikmat terbesar kepada manusia. Biasa tak kita dengar ustaz-ustaz kita bila start ceramah, bersyukurlah kita atas nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi Islam tu sendiri adalah nikmat yang sangat besar. Maka nikmat, bila Allah bagi nikmat agama kepada kita tuan-puan sekalian, maka kita kena ada keikhlasan. Ikhlas tu bagaimana? Ikhlas itu adalah kita buat tu bulat kerana Allah, kita yakin Allah yang balas dan kita yakin Allah yang akan nilai, bukan makhluk. Jangan jadi seperti orang yang mendustakan agama, mereka solat kerana manusia. Itu kita nak elakkan. Dan di situlah bila kita mampu ikhlas, Allah janji apa tuan-puan sekalian? Kenikmatan ditambah-tambah kepada orang-orang yang mampu untuk ikhlas dalam melakukan ibadah dan juga committed dalam memperjuangkan apa yang disampaikan oleh agama. Jadi di sini Ustaz Fazrul saya nampak formulir yang sangat cantik. Masya-Allah. Nikmat kita gunakan untuk kita menambahkan keikhlasan, Allah tambahkan nikmat kita lagi insya-Allah selepas itu. Jadi itulah kepentingan ikhlas di dalam kehidupan Ustaz ya. Dan salah satu daripada nikmat yang besar ialah nikmat agama sebentar tadi. Bila kita gunakannya untuk kita bersihkan, makin dekatkan diri pada Allah, Allah akan tambahkan lagi. Dan inilah wa nahnu lahu mukhlisun, kelebihan apabila kita menghargai agama ini, kita ikhlaskan diri dan Allah akan tambah-tambah lagi nikmat di hadapan nanti. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini. My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni betul. adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang Orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM ya, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottschier. Ignaz Gottschier ni orang Hungary.
Orang hungry bukan orang lapar. Orang hungry maknanya berasal daripada hungry. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya Allah. Masya Allah. Maknanya dia واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-21 dan 22 dan kita sudah pun mendengar daripada ayat 142 sebentar tadi bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi daripada ayat yang menceritakan tentang satu berita sebelum perpindahan daripada kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Allah sudah pun memberitahu dengan perkataan sayaqul Ustaz Syamil bahawa ada satu kumpulan yang akan bercakap. Belum bercakap lagi, akan bercakap. Ini tak mungkinlah orang biasa yang boleh cakap begini. Ini hanyalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menggunakan perkataan as-sufaha, ya, as-sufaha minan nas, iaitu kalau diterjemahkan ni orang-orang yang bodoh dari manusia. Mengapa di sini dinyatakan orang sufaha ni sebenarnya apa Ustaz? Bukan jahil tapi sufaha dalam ayat ini. Silakan. Okey, baik tuan-puan sekalian. Bila sebut perkataan as-sufaha dalam ayat ini, satu tuan-puan sekalian kena faham. Dalam bahasa Arab ni, dia ada satu benda yang kita kena take note dalam baca Quran ni adalah sama ada perkataan itu nakirah ataupun ma'rifah. Nakirah ni apa? Kata nama am, dia umum. Kalau dia ma'rifah ni tuan-puan sekalian, dia adalah kata nama khas ataupun dia khusus. Jadi tuan-puan sekalian, dalam ayat ini Allah tidak sebut sufaha dalam sebutan nakirah. Allah sebut dalam sebutan ma'rifah. Maksudnya dia khusus. Jadi satu perkara, kita tahu semua terjemahannya adalah bahasa kasarnya adalah orang-orang yang bodoh. Kan tuan-puan sekalian? Ataupun kita sebut dalam bahasa yang kurang kasar sikit, orang-orang yang kurang cerdik. Jadi tuan-puan sekalian, hari ini kalau di peringkat kita cepat sangat tengok orang-orang yang macam tidak seangkatan dengan kita. Mungkin yang tak sepelajaran seperti mana kita kata orang ni tak cerdik lah. Tapi kena berhati-hati tuan-puan sekalian, as-sufaha dalam ayat ini Allah yang bagi gelaran itu. Maksudnya individu dekat dalam ayat ini yang Allah telah khususkan bukan ikut pengetahuan kita. Itu adalah beza kalau kalimat itu nakirah ataupun ma'rifah. Jadi Allah yang telah memberikan nisbah ini, bukan kita. Jadi tak layak bagi kita, okey aku rasa dia ni macam dekat-dekat sufahat kot, dia ni sufahat lah kot. Cepat. Jadi jangan kita begitu. Jadi kita boleh katakan as-sufahat ni adalah orang yang kurang cerdik. Cuma kita nak bincangkan sedikit tuan-puan sekalian, kenapa Allah memanggil mereka dengan gelaran ini? Jadi tuan-puan sekalian, ceritanya adalah seperti mana dimaklumkan oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi, ayat ini adalah ayat pendahulu sebelum datang ayat selepasnya. Yang mana Allah kata akan disebutkan oleh beberapa golongan ini dan di golongan ini disebutkan as-sufaha. Kerana apa? Sebab lepas ini akan ada cerita pasal peralihan arah kiblat. Jadi bila Allah kata orang-orang sebegini akan bercakap, tuan-puan sekalian, dia akan cakap benda-benda yang tak patutlah. Itu pastinya. Nanti kita akan bincang nanti tuan-puan sekalian. Cumanya, tuan-puan sekalian, bila mereka berkata sesuatu terhadap perintah Allah beralih arah kiblat ini, maka di situlah terletaknya ketidakcerdikan mereka. Ataupun terletaknya kebodohan mereka, tuan-puan sekalian. Kenapa dia orang dikatakan tak cerdik bila pertikaikan peralihan arah kiblat ini? Sebab tuan-puan sekalian, dia orang jadi orang yang lupa siapa diri mereka. Kalau mereka sedar mereka adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
There are no second word. Dia tidak akan ada kata yang kedua selepas Allah bagi tahu begitu. Kan sebab bila Allah kata beralih kamu sekarang ini daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, beralih kamu. Patutnya itu adalah words daripada Allah. Mereka pun percaya Allah itu sebagai Tuhan, maka apa lagi keperluan mereka kata taklah ataupun tak patutlah alih-alih kiblat. Bahkan kita akan mendengar dakwah mereka tuan-puan sekalian, mereka mengatakan bahawasanya agama Islam ini seolah-olah agama yang tidak tetap. Sentiasa berubah-ubah. Sekejap Masjidil Aqsa, sekejap Masjidil Haram, dia kata tak tetap. Jadi bila mereka mempertikaikan sebegitu, di situlah terletaknya kebodohan mereka. Dan lagi surprising tuan-puan sekalian, lagi mengejutkan saya, penutup ayat 142 ini Allah kata, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Seolah-olah yang kita minta tiap hari tuan-puan sekalian, dalam solat kita 17 kali paling kurang sehari, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dan selama ni juga kita selalu evaluate diri kita, saya dah berada belum dekat jalan ini. Tahu tak tuan-puan sekalian, dalam ayat ini seolah-olah Allah nak bagi tahu, tanda kita berada kat siratal mustaqim adalah bila Allah bagi perintah, kita tak tikai apa dah lepas tu. Jangan jadi seperti orang-orang yang bodoh dalam ayat ini. Allah bagi perintah kat dia, dia berani lawan dan mendatangkan ada lagi idea-idea ataupun benda-benda yang lebih relevan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya tuan-puan sekalian untuk saya tinggalkan soalan ini, iaitulah sudahkah kita berada dekat as-siratal mustaqim? Cepatkah kita menyahut perintah Allah tanpa sebarang pertikaian? Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Syahmi menjelaskan bagaimana maksud as-sufaha minan nas sebentar tadi Ustaz ya. Maksudnya kalau orang dia tengok matahari tu, dia kata mengapalah matahari ni mesti besar begitu, suhu begitu. Kalau orang cakap begitu ketika belajar dalam kelas ya, orang itu dianggap memang kau ni kan, memang fail ya. Dan lebih daripada itu, Tuhan yang sama sebenarnya yang memberi arahan kepada kita. Tuhan ya, qul lillahil masyriq wal maghrib, yang mengawal segala-galanya ini, beri satu arahan. Sebenarnya tak ada orang persoalkan matahari, orang yang bijak itu akan menerima juga arahan daripada Tuhan yang menguruskan alam maya pada ini. Jadi itu sebabnya kita ingin menjadi ummatan wasatan, ya, umat pertengahan, umat bagaimana, apa maksud wasatan ini? Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 143 sebagai panduan kita bersama. Silakan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, terima kasih kepada Ustaz Syahmi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran, sudah 3 ke 4 kali kita baca secara mujawwad. Kini tiba ayat 143 yang agak panjang. Kita nak cuba pula bacaan secara murattal dengan taranum. Kita cuba dengan taranum sikah. Taranum apa tuan-tuan dan puan-puan? Pandai. Jom kita baca sama-sama insya-Allah taranum sikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم.
Surah Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-143 di pertengahan surah Al-Baqarah Ustaz ya. 143 kali 2 286 ya. Jadi di tengah-tengah itu ada perkataan tengah-tengah ya, ummatan wasata. Adakah maksud ummah wasatan ini dia mesti duduk dekat antara barat dan timur ke, ataupun sebenarnya pertengahan ini apa maksud sebenar untuk kita jelas dan tidaklah kita jadi orang yang jauh daripada pertengahan itu. Silakan Ustaz. Baik. Tuan-puan sekalian, kita kena masih lagi ingat bahawasanya ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang ada orang yang ekstrim dalam beragama. Iaitulah orang-orang Yahudi, orang Nasrani, tuan-puan sekalian. Mereka ini adalah orang yang sangat ekstrim dalam beragama. Cuma, tuan-puan sekalian, kalau tengok pada agama mereka, seperti Yahudi sebagai contoh, agama Yahudi ni adalah agama yang terlalu ekstrim kepada value seperti intellectual value. Dia sangat ekstrim kepada intellectual value. Dan memang ikut track record mereka ni tuan-puan sekalian, mereka suka mencabar akal mereka sampai akhirnya menyusahkan mereka sendiri pun. Banyak soal. Kononnya macam intelek lah, macam critical thinking lah tuan-puan sekalian. Kononnya, tetapi last sekali menyusahkan mereka. Dan cuba tengok tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran sendiri, hatta ayat sebelum kita baca sebelum ini, tengok macam mana dia orang gunakan kecerdikan mereka kepada benda yang menyahkan kemuliaan mereka. Seperti peristiwa dia tanya berkenaan dengan lembu yang nak dipilih tu. Kan, daripada susu galon mereka lah tuan-puan sekalian, dia punya susu galon lah ni tuan-puan sekalian ni. Dia tanya pasal bila ada berlaku pembunuhan, kita nak settlekan macam mana ni? Lalu dia pun bertanya, bila Nabi Musa kata kita kena cari bakarah, cari lembu betina. Kita kena sembelih saja lembu betina. Lalu tuan-puan sekalian dia tanya benda, mahi, macam mana sifat dia? Lepas tu Allah pun bagi tahulah tak tua, tak muda sangat. Lepas tu tanya pula malaunuha, apa pula color dia. Jadi menyusahkan mereka. Konon macam nak power lah bertanya soalan tu, tapi last sekali menyusahkan. Jadi ekstrim Yahudi ni kepada intelektual. Dan Kristian pula tuan-puan sekalian, dia ekstrim kepada spiritual. Sebab tu kalau tengok ada agama Kristian, dia orang ni tuan-puan sekalian sampai tak kahwin. Kan? Dia punya orang-orang yang atasan yang sangat-sangat dekat dengan agama mereka ni, siapa kan? Nuns macam nuns ke semua tu, dia sampai tidak kahwin tuan-puan sekalian sebab terlalu committed kepada spiritual. Maka bila Allah kata ja'alnakum ummatan wasatan, dalam ayat ni tuan-puan sekalian, indahnya agama Islam bila hadir, dia adalah agama yang di tengah-tengah dua ekstrim tu tadi. Maka agama Islam dia tidak datang ekstrim kepada intelektual semata-mata dan tidak ekstrim kepada spiritual semata-mata. Dia dekat tengah-tengah. Dia dekat tengah-tengah. Cantik. Sebab tu Al-Quran tuan-puan sekalian ada ayat-ayat Allah suruh kita ta'qilun. Kamu menggunakan akal kamu tak? Tidak semua ayat-ayat Quran Allah gesa kita kepada spiritual. Agama Islam, magnum opusnya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran meraihkan fikiran kita dan ada benda-benda kita kena sahut dengan nilai spiritual kita. Maka itulah maksud ummatan wasatan, kita menjadi umat yang pertengahan di antara dua ekstremis ataupun dua ekstremisme tuan-puan sekalian. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syahmi untuk menjelaskan kita ini ada ruang ilmu intelektualnya, dalam masa sama ruang spiritualnya bergabung Ustaz ya. Bukannya kita sembahyang saja tanpa kita mengambil kira kepada ilmunya, ataupun ilmu terlampau kritikal sangat sehingga kan tertinggal bahawa kita perlu menyerah diri, abidun mukhlisun, yang kita telah belajar pada halaman 21 sebelum ini. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk kita melihat lagi beberapa ayat permata daripada My Quran Time, Quran Salat Infaq. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ
dia hadis palsu disebut hadis maudhu'. Satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu. Hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan perempuan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah. Ada ayah, ada ibu yang melahirkan dia. Ya. Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. Tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad. Okey. Tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba tersebar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji dalam halaman yang ke-22 bagaimana Allah menceritakan tentang satu peristiwa. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Apabila Nabi itu diperhatikan menghadap ataupun melihat wajah ke langit. Bersama Al-Fadhil Ustaz Syahmi untuk menjelaskan peristiwa ini berlaku di mana dan kalau Ustaz boleh ceritakan untuk kita memahami lebih lanjut ayat 144 ini Ustaz. Baik, tuan-puan sekalian, saya bila baca ayat 144 ni, tuan-puan sekalian, dia adalah ayat yang bagi saya sentimental sebenarnya. Kenapa sentimental? Dan saya rasa lagu yang Ustaz terpilih tadi pun Masya Allah kena dengan apa yang kita tengah baca tadi, tuan-puan sekalian. Sebab bayangkan Nabi Muhammad SAW, sewaktu Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, tuan-puan sekalian, Nabi sendiri tahu dekat Mekah itu sendiri adalah tempat di mana terbangunnya legasi Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi sudah tertahu dengan legasi Nabi Ibrahim AS itu. Jadi tuan-puan sekalian, bila mana Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, maka di situ Nabi sudah mula merasai galau sebab meninggalkan legasi Ibrahim AS. Maka Nabi Muhammad ikut, tuan-puan sekalian, kiblat itu masih lagi di Masjidil Aqsa, tuan-puan sekalian. Nabi Muhammad masih lagi ikut syariat yang asal seperti mana sebelum ini. Cuma tuan-puan sekalian, dalam hati Nabi sentiasa menginginkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku nak sangat kembali kepada legasi Ibrahim AS. Dia nak, kalau boleh ya Allah, tolonglah kembalikan semula tempat dan arah yang betul, yang seperti mana yang aku harapkan ini. Tapi Nabi Muhammad sangat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad tak pernah suarakan pun dekat mulut baginda sendiri tentang permintaan ini. Maka sebab itulah Allah sebutkan di awal ayat 144 ini, tuan-puan sekalian, ketika Nabi Muhammad sedang melihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Tapi pada renungan Nabi Muhammad ke langit itu saja Allah sudah tahu apa isi hati Nabi. Insya-Allah. Kalau Nabi tak sebut pun Allah sudah tahu.
Bayangkan tuan-puan sekalian, kalau kita sebutkan permintaan kita kepada Allah. Kalau kita selama ini barangkali tertanya-tanya, Allah dengar ke tidak permintaan kita semua ni? Ketahuilah, Allah kata, Nabi tak sebut pun aku tahu. Ini contoh. Ini contoh tuan-puan sekalian. Maksudnya kalau kita tak sebut pun Allah tahu dah apa keperluan kita. Di saat Nabi sangat berharap, Nabi hanya memandang ke langit sahaja, maka Allah kata, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kirang gembira hati Nabi pada waktu ini. Tapi tuan-puan sekalian, kalau kita tengok ayat 142, kita bacakan sebentar tadi, kan Allah sebut sayaqulus sufaha, kan ada perkataan sa dekat situ, maka akan. Maka tuan-puan sekalian, ayat 142 ni saya sebutkan tadi, dia datang dulu sebelum ayat 144. Dan saya nak bagi tahu tuan-puan sekalian bahawasanya satu, bila Allah kata akan disebutkan kepada orang-orang yang bodoh itu tadi tuan-puan sekalian, maksudnya Allah sudah menjangka kebodohan mereka sebelum perintah peralihan arah kiblat ini didatangkan kepada mereka sekalipun. Allah sudah jangka kebodohan mereka. Dan yang lagi saya rasa menarik dalam ayat 142 tadi kita bincang, yang dikaitkan dengan ayat 144 ini tuan-puan sekalian, Allah sebut as-sufaha itu dalam sebutan jamak. Yang tu saya sebut tadi. As-sufaha itu jamak. Jadi bila sebut jamak tuan-puan sekalian, plural, dia ramai. Jadi di sini saya nampak kan Ustaz Tarmizi dengan Ustaz Fazrul, hari ini kita mengharapkan kita bersatu kerana kebaikan. Ya. Tapi rupa-rupanya Allah juga menyebutkan ada orang bersatu kerana kebodohan. Maksudnya ada orang komen tu kat Facebook tu memang untuk fitnah tu. Betul. Ramai ya. Maksudnya orang yang tak cerdik ni, kadang-kadang dia orang ni bukannya berpecah. Tapi orang yang tak cerdik ni kata Allah dia ramai dan dia bersatu kadang-kadang. Dia bersatu. Maksudnya bila perintah peralihan arah kiblat ni tuan-puan sekalian, seorang dia akan spark idea untuk kata mengarut je peralihan arah kiblat ni. Seorang je spark. Yang lain sambut. Tapi yang lain akan sambut. Dan Ustaz Fazrul dan Ustaz Tarmizi, saya rasa kita semua berakui situasi itu bukan berada kat zaman ni ya. Situasi ini masih lagi berlaku di zaman sekarang. Orang trigger sahaja sedikit tentang perkara-perkara yang tak cerdik dalam agama, cuba tengok berapa ramai yang sambut. Kita sangat sedih dan berduka cita. Dan mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kalau kita tak mampu nak ubah masyarakat, kita ubah diri kita terlebih dahulu. Sebab itu penting ilmu. Datang kelas-kelas begini tuan-puan sekalian, supaya kita sentiasa dicerahkan dengan ilmu dan tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tak cerdik sebegini tuan-puan sekalian. Maka inilah sedikit Ustaz berkaitan dengan ayat 144 dan dikaitkan juga dengan ayat 142 seperti tadi. Wallahu a'lam. Saya ucapkan pada Fadil Ustaz Syahmi menerangkan tentang satu daripada elemen sosiologi sebenarnya Ustaz ya. Kadang-kadang bila kita seorang-seorang tu kita boleh je berfikir baik, okey, tapi kita dah bercampur dengan lebih daripada seorang saja ataupun 3 orang ya. Bila ada salah seorang saja trigger ya bawa kepada perkara yang negatif, maka yang lain pun tak pasal dia tidak ada apa istilahnya tak feeling of missing, dia ada istilahnya FOMO. Itu istilah zaman sekarang ni. Missing out. Dia tidak mahu tertinggal daripada kumpulan tersebut, tetapi Allah sudah pun memberikan panduan kepada kita agar identiti kita teguh dengan apa yang Allah bekalkan sebagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala agar kita mempunyai identiti teguh, tidak mudah untuk rasa tertinggal kalau perkara tak baik Ustaz ya. Kita akan mengikut terus kepada kebaikan. Di akhir ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dipimpin Al-Fadil Ustaz Syahmi Syazrin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahmi Syazrin bersama kita dalam siri My Quran Time mengulang kaji 2 halaman dan kita mendoakan Ustaz juga dapat bersama lagi ya pada masa-masa akan datang dan tuan-tuan yang mencari kelas tambahan nanti ada di Tadabbur Center ya di Facebook, di YouTube, terus mencari lebarkan lagi ilmu kita kerana kita tahu dengan ilmu ini, ilmu daripada wahyu ini ia membina identiti teguh kita ya untuk
terus istiqamah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk menyambung kepada halaman yang ke-23 dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين